Kodomain Yang ni Julat. kena tahu. Oh, dia domain. Bahasa Melayu baku domain, kodomain. Bukan domain. Domain lah, domain. Domain, kodomain, julat. Okay. So baru saya semangat sikit ni dengar awak boleh benda macam tu. Baik. Untuk hari ni kita akan fokus kepada objek ataupun image. Okay. Dia mudah je cerita dia, awak nak dapatkan image tu, awak kena masukkan objek ke dalam mesin. Contoh, fungsi ni saya sebut sebelum ni, fungsi ni adalah satu. Awak masukkan objek ke dalam mesin itu dan hasilnya adalah image. Okay. Contoh, contoh ini. So, contoh 6 ni. Okay, contoh 6 ni. Okay, fungsi f ditakrifkan oleh fx, 3x tambah 5 per x. Okay, yang ni x tidak sama dengan kosong ni, tak apa. Cari f5. Apa okay? F5 ni, fungsi 5. 5 ini adalah objek. Okay, adalah objek. Jadi objek itu kita masuk ke dalam mesin. Mesin kita yang ni. Fungsi ni saya ibaratkan macam mesin. Okay, saya ibaratkan seolah-olah mesin. Jadi awak masukkan objek ke dalam mesin, awak akan dapati dia punya hasil adalah image. Contoh saya masukkan objek saya 5 ke dalam fungsi. Maksudnya fungsi tu masuk, 5 tu masuk dalam ni. 5 ni masuk dalam ni. Jadi bila X tu awak ganti dengan 5, maknanya semua X mesin awak akan bergerak dengan 5. 5 tu maksudnya X ni dah menjadi 5, awak masukkan 5. Jadi automatic X di sini, X di sini akan jadi 5. Faham? Okey, boleh ikut? Faham. Maksudnya 5 ni kalau saya tengok contoh yang dia bagi ni, 5 ni dia masuk kat sini. 5 juga masuk di sini. Dia ganti 5 tu ke nilai X. Okey. Okey, dia ganti di situ. Jadi awak selesaikan 3 kali 5 ni 15. Bahagi 5 ni 1. 15 tambah 1 jawapan dia 16. Okey. Yang ni dia. Okey. Tapi untuk C, dia bagi lain sikit. Dia tak bagi objek, dia bagi image. Dia bagi hasil dah. Soalan B ni. Tengok . Soalan B, dia tak bagi objek ni. Dia tak bagi objek, dia bagi image. Image ada 1/3. Maknanya 1/3 tu dah siap dah. Dah jadi image dah. Bukan objek kalau kita masuk ke X. Sekarang dia nak tanya kita apa tu? Sekejap. Saya padam balik. Dia nak tanya kita diberi efek sama dengan 3 tambah 5 per X, image bagi 1/3. Image bagi satu. Okey. Sebenarnya saya silap. Sebenarnya sama. Sebab saya baca ni. Cari image. Cari image maknanya kita cari image. Maksudnya kita dah akan masukkan objek lah. Okey. Cari image maksudnya sama dengan A tadi. Iaitu kita masukkan 1/3 jadi objek. 1/3 masuk dalam objek. Okey. Sebab image ni hasil semua ni. Dah siap. Okey. Yang C ni baru yang saya cakap tadi. Yang C ni dia kata cari nilai X yang mungkin apabila image-nya ialah 8. Kita sini jawapan dia bagi siap dah. Image dia bagi dah 8. Baru dia tanya objek ni. Ni objek lah, dia tanya nilai X ni apa dia boleh dapat 8. Okey, saya ulang bahasa mudah ni macam ni lah. Saya masukkan 5 dalam ni untuk soalan A ni. Saya masukkan 5. Jawapan saya jadi 16. Bila saya apa saya masuk dalam fungsi. B ni, efek ni, image, saya masukkan 1/3 ni ataupun objek ni ke dalam mesin atau fungsi. Image saya adalah 16. Okey, tapi untuk C, dia bagi kat kita image siap-siap. Jawapan akhir dia 8 ni. Macam dia bagi siap-siap ni, tapi yang ni 8. Dia bagi 8 siap-siap. Jadi dia nak tanya kita X ni berapa. Okey, jadi kita buat 3X tambah 5X ni. Ni apa dah? Ni mesin kita lah. Mesin kita. Tapi kita tak ada nilai X. Okey, kita tak ada nilai X.   . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Okay. Jadi kita masukkan
image terus 8 kat situ. Dan kita selesaikan. Okay. So, awak boleh tengok contoh-contoh ni sebab saya dah minta awak tengok. Dan saya nak pergi kepada soalan terus. Okay, pasal kita akan nak buat menggunakan graf. Okay. Okay, baik. Soalan nombor 1. Saya salin kat sini ya, tepi ni. Fungsi F, fungsi G. Fungsi ni tak semestinya F lah. Fungsi tak semestinya F. Fungsi boleh jadi fx, boleh jadi gx, boleh jadi h, x, kx, anything lah. Tapi maksud dia sama. Asalkan dia sebut tu fungsi, jadi fungsi lah. Ya, sama. Okey, dia sebut fungsi G ditarikkan oleh, maksudnya gx lah. Gx ni maksudnya fungsi jugalah. Kadang-kadang dia pakai fx. Bukan kadang-kadang lah, kerap kali dia pakai fx lah. Tapi dalam kes ini, dalam kes kita belajar fungsi, dia nak beritahu kita bahawa tak semestinya apa fx saja yang boleh jadi fungsi, boleh jadi huruf lain lah, gx, hx dan sebagainya. Jadi soalan sekarang ni, g ditarifkan oleh gx. So, jadi yang ni saya boleh tulis balik. Selalunya kita boleh tulis balik, kita tak tulis lah bentuk anak panah ni, bentuk pemetaan ni kita tak jarang kita pakai lah. Jadi saya tulis sini gx sama dengan, tulis balik soalan 3 tambah 6 per x tolak 1, x tak sama dengan 1. Okay, saya dah cerita dah minggu lepas kenapa tak boleh 1. Okay, kenapa x tak boleh 1? Ada orang boleh ingat? Kenapa x ni dia jadi nilai 1? Dia ni. Sebabnya kalau awak lambat jawab, saya jawab lah. Sebab dia tak boleh jadi nilai 1 sebab kalau 1 tolak 1 kosong. Jadi nombor ni dia tak boleh bagi kosong. Okay, kalau awak tak percaya, awak tekan kalkulator awak sekarang. Awak tekan 1 bagi kosong ke, 5 bagi kosong ke, dapat jawapan apa? Math error. Dia tekan sekarang, bagi tahu jawapan apa? Bagi dia akan tulis math error atau syntax error. Okey, sebab tu dia sebenarnya tidak tertakrif. Okey. Jadi sebab itulah dia ada simbol ni. Kalau awak nak tanya saya kenapa asyik-asyik ada simbol ni cikgu? X tak sama dengan 1. Dia kena ada supaya jadi tertakrif. Kalau tidak dia tak tertakrif. Okey. Jadi dia akan letak simbol X tidak sama dengan 1 supaya dia tak mau bagi kosong. Okey, selesai yang tu. Soalan dia, cari image bagi negatif 5, negatif 2, 1/2. Dia mudah je soalan ni, iaitu awak masukkan semua negatif 5 ni ke dalam mesin kita ni, fungsi kita ni. Okey, bila awak masukkan negatif 5 ke situ, awak juga automatic mesin awak bergerak dan semua X awak kena tukar dengan nombor yang awak masuk. Objek awak masuk, semua kena masuk. Okey, setakat ni okey tak okey? Okey. Okey dah. Jadi apa saya buat sekarang? Saya harap yang tolong bagi tahu tu cikgu plan sikit apa bagi tahu. Awak jangan biarkan diri awak hanyut. Awak bila awak hanyut awak biarkan. Cikgu biarlah cikgu ngajar seorang-seorang atau tak mau So bila awak tak boleh ikut, awak just mention terus. Baik, saya nak beritahu awak negatif 5 ni saya pakai pen kali lain. Saya pakai pen kali ini. Just G ni saya masuk sini. So awak tengok ni, pen hijau ni negatif 5. Okay, apa yang berlaku sekarang adalah apa saja yang X saya kena tukar dengan negatif 5. Okey. Yang tu tak saya tulis dah. Tukut yang ni. Saya tulis yang ni je. Boleh nampak kat skrin tu? Faham tak? Faham. Cikgu, yang X sama dengan 1 tu tak payah masukkan negatif 5. Jadi tak payah, itu pernyataan. Dia nak beritahu X itu tak ada lah, itu macam pernyataan saja. Masa jalan kerja kita dah tak peduli dah benda tu. Oh, baik, faham. Faham dah?
Yang tu kita tak tepi dah. Sekarang ni soalan tu benda yang ni dia macam penyataan nak beritahu kita. Nak beritahu dia tak boleh sama dengan satu. Jadi kita teruskan je lah. Okey. Kita teruskan yang lain. Jadi saya boleh tinggal tak tepi lah. Kita buat yang kita nak buat je. Okey. Maknanya jawapan awak tak boleh letak satu kat situ. Itu je lah. Okay. Sekarang ni setakat ni okey. Jadi saya teruskan. Awak just tekan. Okey. Yang lemah ni pakai kalkulator lah. Congak awak congak je. Negatif 5 tolak 1 ni negatif 6. Jadi 6 bagi negatif 6 negatif 1. Jadi 3 tambah negatif 1. Dah dapat apa? Tambah negatif 1. Jadi awak akan dapat berapa? 2. Ya, 2. Good. So awak dapat jawapan 2. Jadi jawapan akhir adalah inilah. Yang ni untuk soalan A yang bagi soalan dia negatif 5. Okey. Sekarang ni saya bagi awak seminit. Awak buat yang negatif 2 ni dapat apa pula? Yang negatif 2 ni. Cuba masukkan dalam objek. Sekarang bagi tahu saya image dia berapa. Seminit. Awak type dekat jawapan dekat chatting ni tak apa. Laju-laju. Satu tu. Berapa? Satu. Ya betul-betul 1. Okey, sebab dia nak negatif 2, jadi saya masukkan sini negatif 2, negatif 2. Okey. Lepas tu saya pun buat je lah. Saya pakai liner sakit mata warna merah. 3 tambah 6 bahagi negatif 3, negatif 2. Jadi 3 tolak 2 jadi 1. Okey, betul lah tu. Seorang je ke yang dapat? Yang lain dapat tak? Dapat. Oh, dapat ya. Awak tak mau bagi tahu kat saya. Mana boleh minta bagi tahu lah. Baik, sekarang ni last. Kalau 1,5 pula. Kalau setengah. Saya padam tak conting sangat ni. Kalau setengah pula macam mana? Beritahu saya. Negatif Berapa jawapan akhir? Berapa? Negatif 9. Negatif 3 tu. Negatif 5? Negatif 3. Negatif 3? Oh, sudah hamba ni. Tak ada yang bagi setakat ni? Negatif 9 kan? Kosong. Negatif 9 kan? Negatif 9. Oh, Gaduh. hamba type lah kat chatting tu. Apa? Apa punya jawapan tu? Awak sebut 1 lah, negatif 0 lah, negatif 9. Saya tak tahu siapa yang cakap. Zarif cakap 11. Zatul Nasyazuani. Nurzatul Nasyazuani ni nak panggil apa ni? Nur ke, Za ke, Tul ke? Nasya. Okey, Nasya. Setakat ni Nasya punya jawapan betul sekarang ni. Ya, betul. Ni jawapan yang paling tepat sebenarnya adalah negatif 9. Okey, saya tak tahu macam mana orang lain dapat. Okey, jadi cara dia, awak tengok kat sini. Saya padam dulu yang ni. Saya padam. Okey, saya masukkan 1/2 kat dalam ni. 1/2 kat sini. Okey, yang ni tak ada. Awak guna skill calculator je. Awak jangan pergi ni, awak kalau tak kerti guna calculator, awak tekan yang ni dulu. Setengah tolak 1, setengah. Jadi 6 bahagi setengah 3. Betul tak? Setengah tolak setengah berapa? 1/2 ke negatif? Betul lah kan? Jadi saya tak ada calculator. Awak tengah calculator awak dapat apa ni?
Awak dapat berapa lepas awak tekan kalkulator? Senyap je. Tu saya dah hilang kat sini. Oh, Negatif 12. negatif 12 pula. Oh, yang ni kan hang dapat kat sini ya? Yang saya bulat ni kan hang dapat negatif 12? Ha. Jadi hang dapat 3 tambah negatif 12 macam tu lah. Betul? Betul ke macam tu? Betul. Saya pakai kalkulator lah. Tunggu hampa beritahu jawapan lambat sangat. Jawapan akhir? Negatif 9. Ya. 3 tolak 12 mestilah negatif 9 kan? Okey, boleh lah. Ini tak ada apa ni. Ini dia awak tekan kalkulator silap je kot. Tak silap je lah. Awak mesti tekan kalkulator silap kalau awak dapat salah. Jadi saya harap awak boleh ni lah. Okey. Saya nak pergi soalan B pula. Padam lah. Soalan B. Okey, diberi image bagi B ialah 2B. Diberi image bagi B ialah 2B. Jadi yang mana satu image? 2B. 2B. Cuba beritahu saya. 2B. Diberi image bagi B ialah 2B. Jadi image adalah 2B. Jadi kan, kita boleh tulis dia macam ini. Kita boleh tulis dia seolah-olah dia macam ni. Diberi image bagi B ialah 2B. Maknanya, kita tulis dia sebagai G B sama dengan 2B. Faham tak? Nampak tak? Kurang faham. Okey, dia macam ni. Diberi image bagi B ni. B ni adalah objek. Okey. Dan kita jangan lupa, kita adalah soalan A, soalan B. Dan ni masih tertakluk pakai fungsi atas ni, iaitu fungsi G. Fungsi masih kita pakai fungsi atas tu, fungsi Gx. 3 tambah soalan A, soalan B ni pakai soalan fungsi yang sama. Yang kat atas tu, Gx sama dengan 3 tambah 6 per X tolak 1 tu. Kita masih pakai fungsi itu, soalan A dan B. Jadi soalan A dia suruh cari image, lepas tu kita masukkan objek-objek, dapat image. Soalan B, diberi image bagi B ialah 2B. Maknanya, B adalah objek. Okey. 2B ini adalah image. Berdasarkan ayat dia, diberi image bagi B ialah 2B. Image bagi B, maksudnya B itu adalah objek, ialah. So, diberi image ialah 2B. Image ialah 2B. Jadi, image 2B lah. Jawapan akhir itu 2B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Okey. Kita dah dapat yang objek image ni. Apa yang saya akan buat sekarang, saya akan ambil balik semua yang kat sini. Yang fungsi kat sini ataupun saya panggil tadi machine. Okey, machine ni saya akan tulis balik kat sini, iaitu G ataupun saya tulis ni 3 tambah 6. Saya boleh tak tulis X tolak 1? Yang asalnya X tolak 1, boleh tak tulis X tolak 1 lagi? Sama dengan 2B. Boleh tak? Boleh tak saya tulis X tolak 1? Ni saya ambil daripada sini. Boleh tak saya tulis sama macam tu? Boleh, tapi sebab awak diam tu saya tahu awak tak tahu tu. Jadi, tapi sebab kita dah masukkan objek kita dah masukkan sebagai B. Saya bagi tahu tadi awal-awal, kalau awak masukkan objek, automatik machine awak bertukar ikut objek. Faham ke tak faham? Awak faham tak? Awak masukkan 5, semua X tukar jadi 5. Betul tak? Awak tukar X tu jadi 2, objek awak 2. Jadi sekarang ni, kita telah menukar objek kita B
Jadi automatic mesin kita semua ni kena tukar jadi, yang ni kena jadi apa? B juga. Boleh? Boleh, Okey. boleh. Jadi saya ambil sini, saya masukkan sini. Cuma saya tukar jadi B. Sebab kita telah ambil objek jadi B. So, B masuk dalam fungsi. B masuk dalam mesin. Bila B masuk dalam mesin atau masuk dalam fungsi, automatik kita akan dapat jawapan kita. Tapi kalau soalan tadi dia bagi nombor, kita dapat jawapan nombor. Sekarang ni dia bagi dah jawapan kita 2B. Okay, dia bagi dah kita siap. Image dia siap dah bagi 2B. Apa kita buat? Kita selesaikan je persamaan ini. Okay. So, kemahiran secara algebra sangat penting untuk ADMAT. Okay. Awak tak reti tolak, tambah, bahagi, tolak, awak tak faham negatif, positif, dia akan menyukarkan awak. Sebab kita dah tak belajar. Saya tak mau ajar bab-bab tu dah. Kita bukan nak belajar algebra dah. Kita nak belajar fungsi. Jadi samalah ADMAT ni macam ni lah. Dia tak perlu ajar teorem Pythagoras, saya tak perlu lagi ajar benda-benda basic form 3 tu semua, kita tak akan ajar lagi. Okey, yang saya expect awak dah tahulah. Sebab kadang-kadang saya banyak pelajar yang sangat boleh buat ADMAT ni, dia boleh buat tapi dia lemah. Basic dia masa dia form 1, masa dia form 2, dia form 3. Jadi dia menyebabkan ADMAT tu jadi kurang sikit. Okay, sebab dia lambat sikit lah. Okay, jadi sekarang ni, kes ni apa kita perlu buat? Apa kita perlu buat? Selesaikan. Cantik sikit kan, serabut nampak ni. Okay, selesaikan. Kita nak buat macam mana? Kita nak hantar apa pergi mana apa semua. Apa saya akan buat adalah, saya akan ambil B tolak 1. Okay. Boleh tak saya buat macam tu? Boleh tak saya buat macam tu? Boleh. Tak boleh, tak boleh. Boleh. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Siapa yang kata boleh tu? Tak boleh. Kita ada masalah dengan pecahan. Selalunya ini akan menjadi masalah kat awak lah. Okay, saya nak bagi tahu awak. Kita, mari saya tunjuk satu contoh yang mudah. Okay, saya contoh kat awak. Saya ada nombor ni. Awak tengok nombor saya nak buat ni. 2/3 tambah 5 sama dengan 1. Macam mana awak nak mudahkan benda ni? Nak kira. Awak boleh pakai kalkulator lah kan. Tapi kalau tu, macam mana awak nak mudahkan? Kenapa soalan ni jadi susah? Kalau tak ada Sebab ada 2/3 per. tak senang tak? Awak pernah tak dengar perkataan ni? Belia benci pecahan. Saya panggil dia belia benci pecahan. Orang tak suka pecahan. Sebab soalan ni asalnya mudah. Soalan ni asalnya mudah. 2 tambah 5. Tapi dia jadi susah kerana saya tak label 1 sini. Tak logik. Sebab okey. Ataupun tak logik juga. Saya nak bagi logik sikit. Saya kena buat sini 5. Okey. Sini 3. Okey, baik. Ini baru logik. Baik, soalan ni nampak susah kerana adanya pecahan di situ. Jadi bagaimana kita nak memudahkan pecahan? Awak dengar saya cakap. Bila kita ada kes yang macam ni, selalunya kita akan darab 3 supaya kita buang 3 tu. Maksudnya saya tak mahu ada pecahan. Jadi macam mana saya tak mahu pecahan? Apa yang saya akan buat adalah saya akan mendarab dengan 3. Semua ni darab 3, ni darab 3, ni darab. Okey, kita kena bagi seimbang. Apa kita buat dekat situ, kita buat semua. Okey, jadi kenapa kita darab 3? Sebab bawah ada 3. Kalau bawah ada 5, kita darablah 5. Awak faham tak saya cakap apa? Faham. Awak faham saya cakap apa? Kalau bawah tu ada 20, kita darablah 20 sebab kita nak buang dulu. Jadi bawah ni ada 3, kita darab 3. Apa jadi kalau kita darab dekat 3 sini? Darab 3. Apa jadi? Jadi kosong. Kita akan potong. Dia akan jadi 2. Okey. Kita darab 3 kat sini, so dia akan jadi 3x, dia akan jadi 15. Ini adalah persamaan yang baru. Okey. Yang kita telah hilangkan pecahan.
Boleh faham saya cakap apa? Supaya mata Boleh, awak boleh. tadi tak semok bila lihat pecahan tak ada. Kalau tadi dia rasa sebab ada pecahan. Mata kita semok dengan pecahan. Jadi kita nak buang semok itu bagaimana? Kita darab dengan denominator ataupun penyebut. Okey. Jadi kalau kes ini saya patah balik, kita lihat pecahan dia adalah B tolak 1, betul? Bagaimana saya nak buang B tolak 1 ni? Saya perlu darab dengan Itu. saya janganlah takut cakap je, salah pun saya tukar nak marah, boleh marah awak. Darab Awak dengan 1. jangan malu-malu nak cakap apa. Ya, awak cakap je apa. Salah pun tak apa, saya bukan boleh marah awak. But even kalau salah tak apa, saya boleh perbetul. Janji awak berani cakap. Saya nak darab dengan apa sekarang? 1. Darab 1 salah. Saya tak boleh darab 1. Saya kata kena darab dengan yang ada kat bawah. Apa yang ada kat bawah sekarang? B tolak tolak 1. Jadi saya kena darab B tolak 1. Saya kena darab kat mana B tolak 1 ni? Dekat 6. Ingat lagi tak saya cakap tadi? Saya perlu darab di semua sebutan ni. Ni kena darab, ni kena darab, ni kena darab. Faham tak faham? Okey, saya perlu darab semua. Jadi, bila saya darab tu, maknanya apa yang akan berlaku adalah 3 ni akan jadi B tolak 1 tambah hilang. B tolak 1 dah hilang. B tolak 1 darab dengan B tolak 1, awak boleh potong. Tinggal 6 saja. Sama dengan 2B, darab lagi sekali B tolak 1. Okey. Okey ke tak okey tu? Okey. 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 Ini saya telah okey. darab B tolak 1 ke setiap sebutan. Okey. Jadi apa saya akan buat sekarang? Saya akan selesaikan macam biasa. Saya kembangkan yang ni. 3B, 3 darab B dan 3B. B untuk darab negatif 1 dapat negatif 3 tambah 6. Sama dengan yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni. Jadi 2B square tolak 2B. Okey, boleh? Dalam tingkatan 4, dalam matematik, awak belajar tajuk persamaan kuadratik, betul? Betul. Betul. Dan kita dalam bentuk kuadratik. Macam mana saya nak selesaikan dalam kuadratik ni? Saya ada satu persamaan yang panjang ni. So, apa saya perlu buat? Pindahkan. Pindah-pindahkan dan selesaikan, jadikan dia sama dengan kosong. Okey? Jadi macam mana? 2B square tolak 2B. Yang ni 3B kat sini akan jadi tolak 3B. Sini tolak 3 tambah 6 dekat ni jadi 3 je. Jadi positif, jadi tolak 3 kat sini. Okey, tolak 3 dekat situ. Saya harap faham saya buat apa. Okey, saya tak selesai lagi. Tolak 2B dengan tolak 3B ni boleh selesai. So dia jadi apa? 5B. Dia akan jadi 5B. 2B square tolak 5B tolak 3. So sama dengan kosong. Adakah dia persamaan kuadratik? Belum. Ya. Ya, ya. Adakah dia persamaan kuadratik? Ya. Jawapannya ya, kuadratik. Okey, saya harap awak dah belajar dah kuadratik tu macam mana. Persamaan kuadratik tu bila ada B kuasa 2 ataupun X kuasa 2 ataupun dia tak ingat lah. Saya takut awak duk ingat X je. Dia tak ingat X lah. Dia boleh jadi apa saja huruf. K square tolak 5, K tolak 3 boleh asalkan dia ada bentuk kuadratik. Okey, dan dalam sampai kat sini kita nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita perlu buat kalau awak belajar persamaan kuadratik? Macam mana saya dapat nilai B? Faktorkan. Kalau nak cepat, Calculator. Guna kalkulator. guna kalkulator. Belajar kan guna kalkulator kan? Tekan mod 3 kali tu. Mod. Ah. Okey,
PQN belajar kan? Ajar. Belajar kan? Okey, Ah. jadi jawapan apa? Awak dapat jawapan apa lepas awak tekan kalkulator? Awak masukkan nilai A dia 2, nilai B dia negatif 5, nilai C dia negatif 3. B sama dengan Kalkulator. 3. B sama dengan negatif 1/2. Okey, very good. Maksud awak dapat B sama dengan 3. Satu lagi awak dapat B sama dengan negatif 1/2. Baru kat atas ni awak faktorkan balik. Jangan lupa. Okey, nak tulis apa tu? B tolak 3. Jangan tulis X pula, tulis B lah. B tolak 3 ataupun saya buat kat belakang lah B tolak 3. B tolak 3 lagi satu. 2B tambah 1. Lagi satu. 2B tambah 1. Very good. Siapa yang jawab ni? Uring. Siapa yang jawab ni? Nurin. Bagus. Hurin lah. Okay, bagus. So nampak faham lah. Very good. Baik, B sama dengan 3 ni. Siapa tak faham ini, awak kena belajar dekat Math Modern dekat tempat. Macam mana nak tekan kalkulator mode tu semua. Saya bukan nak ajar tu. Saya nak ajar fungsi. Okey, baik. Tapi kalau awak ni awak boleh tengok banyak tempat boleh belajar ni. Video YouTube lambak ajar cara-cara guna kalkulator. Okey, baik. Saya nak teruskan ke soalan. So dia tanya apa? Diberi imej bagi B ada 2B, cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. So nilai-nilai yang mungkin bagi B yang ni lah. 1, 3, satu lagi negatif 1, 2. Lepas tu dia ada nilai-nilai yang mungkin ada 2. Okey. Dia tak kata cari nilai. Dia cari nilai-nilai. Maksudnya ada 2 lah tu. Okey, baik. Soalan kedua. Awak dah salin ke belum? Saya rasa saya nak padam. Dah. Dah. Dah nah. Okey, saya padam ya. Okey, soalan nombor 2. Soalan 2, fungsi H ditakrifkan oleh Hx. Saya kata tadi, ini H pula. Ditakrifkan, dia bagi kat situ H X sama dengan Kx tolak 3 per X tolak 1. X tak boleh sama dengan 1. Okey, biar je. Dia nak tanya itu, biar je. Okey. Cari nilai K dengan keadaan H2, 5. Soalan A dia, saya tulis kat sini. H2 sama dengan 5. Okey, so saya besarkan kat sini. Okey, baik. Soalan dia adalah, dia bagi objek dengan siap-siap jawapan imej. Lepas tu dia tanya kita nilai pemala K tu pula. Nilai dia apa? Okey, apa cara kita bagi perhatian cara kita nak buat. Nak suruh cari nilai K. Nilai objek pun dia dah bagi. Nilai imej pun dia dah bagi. Okay, problem dia ada K dekat situ. Satu nilai yang kita tak tahu. K per malar. Jadi, kita buat dia macam ni. Kita tulis balik H. Kita dah masuk ni 2 kan? Objek ni 2. Saya kata tadi, kalau kita masukkan objek 2, apa jadi pada fungsi? Jadi 2 tu. Apa jadi pada fungsi bila kita masuk? Semua, bukan semua. Apa yang jadi 2? X tu yang jadi 2. Faham? X ni awak ganti 2. Maknanya X dekat sini pun kat sini pun akan jadi 2. Betul? Betul. Jadi kita masukkan 2 ke dalam itu. Dalam fungsi tersebut. K tetap K ya. Jangan diganti pula K dengan nombor 2. K dia bukan X. K lah. K nombor pemalar. Sebab tu dia suruh kita cari. Jadi K tetap K lah. Tetap K. Yang ganti jadi itu adalah 2. Jadi saya gantikan ni jadi 2. Ataupun dengan kata lain 2K lah. Okey. Tolak 3 per X pun 2. 2 tolak 1. Okey. Dia habaq kat sini imej semua ni adalah 5. H2 ni sama dengan 5. Betul lah?
Boleh tak saya kata H2 ni, semua ni saya ganti dengan 5? Boleh tak? Boleh? Tak boleh. Boleh lah sebab sama kan? Boleh. Logik dia boleh. Kenapa boleh? Sebab saya ulang balik yang ni. Saya bagi awak nampak lagi. Okey. Awak tengok kenapa saya kata boleh. H2 sama dengan 5. Okey. H2 adalah 5. Boleh tak H2 ni saya ganti dengan 5? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab H2 kan dengan 5. 5 lah. Jadi H2 saya gantilah dengan 5. Jadi sekarang sama dengan yang ni K2 ni dia sebenarnya 2K. 2K tolak 3 per 2 tolak 1 adalah 1. Setakat faham? Faham. Faham. Boleh faham, boleh faham. Okey. Boleh lah. Per 1 ni tak tulis pun tak apa. Betul tak? Betul. Betul tak? 2 per 1 ni berapa sebenarnya? 2 per 1 ni berapa sebenarnya? 2 lah kan? 3 per 1 tu 3 lah. 1000 per 1 tu 1000 lah. Jadi tak tulis 1 pun tak apa. Jadi saya boleh je terus selesaikan 5 sama dengan 2K pula 3 tanpa dah. Okey, nak buat apa sekarang bagi tahu saya? 2K Tiga. tolak 2. Apa dia? Okay, tak ada Nak mic. buat apa sekarang? 3 tambah 8. 3 tambah 5. Ya, 5 tambah 3. Negatif NP belah sana jadi tambah 3. Dekat sini kan jadi 8. Sini akan jadi 2K. Jadi K sama dengan 8 bahagi dengan 2. Okey, kenapa bahagi? Sebab 2K tu darab. 2 pergi belah sana jadi bahagi. K sama dengan 4. Okay, saya harap awak boleh faham algebra ni ya. Pindah-pindah bahagi tu. Kalau nombor tu pergi sana daripada keadaan darab, pergi belah sana bahagi. Kalau bahagi pergi sana darab. Tambah jadi tolak. Tolak jadi tambah. Kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Modulus jadi plus minus. Okey. Itu je lah. Jawapan K sama dengan 4. Ini untuk soalan nombor 2A. Okey, boleh? Sekarang ni saya nak buat soalan B. Masa dah tinggal 10 minit. Nak bincang sejam memang tak ada lah. Tak apalah. Saya buat lagi satu, soalan B. Soalan B. Dia bagi kat kita HK sama dengan HK pula. Mana B? H3. 3 sama dengan K. Okey. Baik. Apa objeknya? 3. Betul? Apa image-nya? K. Masukkan objek ke dalam fungsi yang ni. Maknanya sekarang ni saya kena tulis. Saya kena tulis. H X tu jadi 3. Tolak 3 per 3 tolak 1 sama dengan. Bukan H ni, K. KX. X tu kita ganti dengan KX tolak 3 maknanya 3 tolak 1. Jadi kita dapat kat sini sebenarnya adalah 3K. Saya padam, saya tulis 3K lah, senang. Okay, 3K tolak 3. Okey. Boleh apa yang saya cuba bagi tahu ni? Hello. Faham, aku faham. Main sebut ya, faham. Tak apalah. Okey. Janji layan saya, bagus. Baik, sekarang ni, apa saya nak buat? Apa saya nak buat sekarang? What I am gonna do? Pindahkan tu.
Pindahkan apa? 3K. Kita tolak 1, lepas tu bawa ke 2. Okey, baik. Tolak 1 ni boleh tak saya selesaikan? 3 tolak 1 berapa? 2. Saya tulis 2 je boleh? 2. Boleh. Okey. 3 tolak 1, saya tinggal dengan 2. Jadi apa saya nak buat sekarang? Ni saya ada pecahan per 2. 2 Saya dah darab tunjuk K. bagi tahu tadi. Ya, kita kena buang. Sebenarnya 2 darab K ni dia sebenarnya sama macam saya bagi tahu tadi. Iaitu belia benci pecahan, iaitu kita buat 2 dengan kedua-dua. Sini kita darab 2, sini kita darab 2. Boleh faham lah? Setengah orang dia nampak darab terus ke kanan tu. Okey. Jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah dua K, sini akan jadi 3K tolak 3. Boleh? Darab. Lepas tu nak buat apa? 3K Tolak 2K. K sama dengan 3. 2K sama dengan 3. Very good. Jadi dapat apa? K sama dengan 3. K sama dengan 3. K sama dengan, ya, very good. Itu jawapan akhir untuk B. Okay. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh. Saya nak tunjuk soalan. Saya nak lompat dah soalan nombor 3 pula. Yang ada modulus ni. Yang minggu lepas saya terlupa nama dia. Nombor mutlak tu kan. Itu ni modulus saya dah. Ingat balik. Okay, modulus nama dia. Baik, jadi saya nak ajar satu soalan. Soalan dia bagi fx sama dengan modulus 4x tolak 3. Okay, apa function modulus ataupun nombor mutlak saya bagi tahu minggu lepas? Apa function? Semua positif. Positif. Ya, jawapan akhir awak akan jadi positif. Modulus ni fungsi dia mempositifkan perkara-perkara yang negatif. Okey, sekarang ni saya akan masukkan yang ni f negatif 2 ke dalam soalan. Sebab soalan hitung fungsi f negatif 2. So saya masukkan f negatif 2 ke dalam ni. So apa akan berlaku adalah 4 ni bersama x ni akan jadi apa? Negatif 2 tolak 3. Nampak? Okey. Faham saya cakap apa yang saya buat? Saya masukkan negatif 2 ke dalam x. Jadi semua x akan berubah jadi negatif 2. Lepas itu, apa yang saya akan buat adalah saya besarkan. Saya selesaikan kat dalam tu. Jadi 4 darab negatif 2 adalah negatif 8 tolak 3. So jawapan awak adalah negatif 11. Tetapi saya bagi tahu dah tadi, awak ada modulus function. Modulus kan? Apa fungsi modulus ni? Positif. Jawapan akhir awak adalah 11. Boleh? Boleh. Boleh? Okey, awak cuba selesaikan f negatif 2 itu. Soalan yang negatif 1/2 tu awak cuba selesaikan. Sekarang tengok 3B. Okey, tengok 3B. Sekejap, saya padam sekejap. Okey, saya padam sekejap. Saya nak bagi ada ruang sikit. Baik, soalan B. Fungsi bla 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 hitung nilai-nilai x dengan keadaan fx sama dengan 1. Okey, dia kata fx sama dengan 1. Jadi dia bagi function sama juga function kat sini. Function dia x sama dengan 4x tolak 3. Okey, function dia sama. Jadi saya sekarang nak buat bila dia kata nilai-nilai x dengan keadaan fx sama 1, maknanya dia kata fx ni 1. Ni fx sama dengan 1, maknanya tak mana 1? Semua fx ni adalah 1. Tu maksud dia.
Boleh faham? Boleh. Boleh. Dia kata nilai-nilai X dengan keadaan efek sama dengan 1. Maknanya efek tu adalah 1. Maknanya efek yang ni semua ni. Semua itu adalah 1. Maknanya kalau saya boleh kata saya ni semua efek ni adalah 1. Jadi maknanya efek itu saya kena ganti dengan 1. Sama dengan, lepas itu saya akan buat modulus balik lah macam biasa. Yang ni memang dia bagi, kita ikut je lah. Macam ni yang saya kata tadi, awak kena faham ya, konsep modulus. Modulus ni kalau kita pindah ke sana, dia akan jadi positif, negatif, plus minus. 1 sama dengan 4x tolak 3. Nampak? Dia punya modulus tu telah terbuka. Saya terbukakan dia. Saya pindahkan. Macam awak belajar sebelum ni lah. Negatif 3 pergi belah sana jadi positif. Kuasa 2 pergi belah sana jadi punca kuasa 2. Sampai satu lagi awak kena tambah. Awak kena ingat je. Itu kalau modulus, kita pindahkan modulus, dia akan terbuka. Dia akan jadi positif, positif negatif. Kenapa positif negatif? Kan saya kata nombor positif jadi negatif, dia kena darab dengan positif yang negatif, dia akan jadi positif kan. Jadi bila kita bukakan modulus, dia akan jadi positif negatif ni, plus minus ni. Okey, maknanya saya buang modulus tadi. Pagar, tanda pagar tu saya buka, saya pindah ke kiri, dia akan jadi positif dan negatif. Okey, boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Okey, jadi sekarang ni bilang pun ada dua nilai, positif 1, negatif 1. Kita kena buat dua lah. Satu apa satu sama dengan 4x tolak 3. Satu lagi buat negatif 1 sama dengan 4x tolak 3. Nampak? Dia ada satu positif, satu negatif. Jadi awak kena selesaikan kedua-duanya. Okey? Jadi 4x tolak 3 awak akan dapat negatif 4x sini. 1 akan jadi tambah 3 sebab negatif 3 ke kiri jadi positif. Jadi 1 tambah 3 adalah 4 sama dengan 4x. Jadi x sama dengan 4 bagi 4. 1. Jawapannya 1. Ataupun kita x sama dengan 1. Okey, untuk yang satu lagi, yang mana negatif 1 dia punya jawapan. Jadi sama jugalah. Sama jugalah. Cumanya negatif 1 tambah 3 sama dengan 4x. Negatif 3 gerak ke sana jadi positif. Jadi negatif 1 tambah 3 jawapan dia adalah 2. Sama dengan 4x. Jadi x sama dengan 2 bagi 4. 1 Adalah per sama 2. dengan 1 per 2. Ataupun x sama dengan 1 per 2. Jadi ada dua nilai. Satu x sama dengan 1. Satu lagi x sama dengan 1 per 2. Okay, yang nak salin, silalah salin. Tak faham boleh balik tengok balik YouTube saya. Video ni saya akan upload lagi. Lepas habis kelas ni saya akan cuba upload segera. Boleh? Boleh. Sebenarnya masa dah habis. Masa dah habis. Macam mana nak buat ni sekarang? Jadi saya cuba buat soalan satu lagi. Saya takut awak tak boleh buat. Satu soalan C ni. Mau kena ke mana ni cikgu? Confirm pun tak mau buat kan sebab apa? Jadi saya akan tunjuk macam mana nak buat ni kalau kurang daripada 1. Okey, soalan yang sama tapi dia kurang daripada 1. Bukan, dia kurang daripada 1, semua nombor yang kurang daripada 1. Kosong, negatif 1 ni banyaklah nombornya. Sekejap, saya tunjuk kat awak. Sabar ya. Saya padam dulu ni. Soalan masih sama, efek sama dengan 4x 1 tapi dia bagi tahu kat kita domain bagi efek kurang daripada 1. Ni domain. Domain tak apa. Dia minta kita fx bila domain kurang daripada 1. Apakah nilai domain kurang daripada 1? Okey, ataupun saya dah tulis ni. Soalan dia fx kurang daripada 1. Saya ambil nilai fx. Nilai fx saya ni apa? Berapa? Nilai fx saya yang, jadi saya tulis balik modulus 4x tolak 3 per 1. Boleh faham tu? Boleh, boleh. Boleh faham tak tu? Okey, boleh. Jadi kan yang ni tricky sikit lah. Saya dah bagi tahu tadi kalau positif negatif ni kalau pergi ke belah kanan dia akan jadi positif negatif, tapi kalau ketaksamaan macam ni dia tak jadi macam tu.
Dia akan jadi macam ni. Ni awak tahu ke tak? Dia akan jadi macam ni. 4x tolak 3 kat tengah. Di sini akan jadi 1. Di sini akan jadi negatif 1. Ni positif negatif juga. Tapi dalam bentuk ketaksamaan. Okey? Maknanya daripada bentuk ini bertukar kepada bentuk ini. Dalam bentuk ketaksamaan. Maknanya dia masih positif negatif tapi dalam bentuk ketaksamaan. Tadi sama dengan kita buka tanda pagar tu jadi positif negatif sebab dia sama dengan. Tapi ini tanda ketaksamaan. Dia akan